Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang cikgu kasihi. Okey, pada hari ini kita akan meneruskan topik bab 3 iaitu subtopiknya adalah 3.33 iaitu keperluan dan kehendak serta 3.34 penggunaan pendapatan individu. Okey, semua get ready ya. Sebelum kita meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran hari ini, cikgu nak awak semua main permainan mencari perkataan. Di sini cikgu telah menyediakan 4 soalan untuk awak semua mencari jawapan. Oleh itu, cikgu akan memberi masa dalam 5 minit sahaja untuk awak menjawab soalan-soalan ini dan mencari perkataan yang tersembunyi di dalam segerombolan ataupun dalam perkataan-perkataan ini semua. Sudah habis, okey. Tempoh masa untuk cikgu untuk awak semua menjawab. Okey, jom kita discuss tentang jawapannya. Okey, soalan nombor 1. Okey, ini ada soalan nombor 1 dan nombor 2. Dan juga nombor 3 ini merupakan definisi kepada apa? Okey, jom kita tengok nombor 1. Nombor 1 adalah adalah barang dan perkhidmatan yang mesti dipenuhi terlebih dahulu untuk meneruskan kehidupan. Awak rasa apa benda? Definisi untuk apa dan topik apa ni soalan ini berada? Okey, setelah kita meneliti kesemuanya soalan ini dengan baik-baik, soalan ini berada di topik 3.3 dan 3 iaitu keperluan dan kehendak. Okey, melalui soalan ini kita boleh ketahui bahawa ini adalah definisi kepada keperluan. Kerana apa? Kita boleh lihat di sini. Okey, dia adalah barang dan perkhidmatan yang mesti dipenuhi terlebih dahulu. Maksudnya keperluan kita hendaklah dipenuhi terlebih dahulu. Okey, itu adalah jawapan bagi nombor 1. Manakala jawapan nombor 2 ini adalah adalah keinginan untuk memilih barang dan perkhidmatan bagi mencapai kehidupan yang lebih selesa. Maksudnya dia dah ada barang tu, dah perfect. Cuma dia ingin mencapai kehidupan yang lebih selesa. Apa maksudnya? Itu adalah merujuk kepada kehendak. Okey, semua ingat tak tahu? Apabila ingin mencapai kehidupan yang lebih selesa, maksudnya kehendak kita dah cukup semua, tapi kita ingin mencapai kehidupan yang lebih selesa, jawapannya adalah kehendak. Ingat tu. Okey, soalan nombor 3 yang diterima oleh individu akan diguna. Yang diterima oleh individu dan akan diguna untuk membeli barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak. Maksudnya dekat sini point dia dekat mana? Dekat sini kita boleh lihat ini point dia. Sekejap Ini adalah point dia. Sekejap. Ini adalah point dia ni. Yang diterima individu. Okey, apabila sesuatu yang diterima individu mestilah berkaitan dengan pendapatan, iaitu pendapatan boleh guna. Okey, faham tak? Itu adalah jawapan kepada nombor 3 iaitu pendapatan boleh guna. Dan topik ini, soalan ini berada di topik mana? Awak rasa? Okey. Topik ini berada di topik 3.34 iaitu apa? 3.34 itu penggunaan pendapatan individu. Topik 3.34. Okey, nombor 4 pula. Soalan nombor 4 pula. Dekat sini dia cakap perbelanjaan penggunaan individu terdiri daripada perbelanjaan untuk membeli. Dia tulis 3 jenis. So, kita mesti mencari 3 jawapan. Oleh itu, kita dah ada duit, kita akan beli apa? Kita akan beli kepada 3 jenis itu
barang tahan lama. Okey, yang pertama. Yang kedua adalah barang tidak tahan lama. Dan yang ketiga adalah perkhidmatan. Itu adalah jawapan, ketiga-tiga ini adalah jawapan bagi soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 pula, dia merujuk pada subtopik mana? Sama dengan soalan nombor 3 yang merujuk kepada subtopik 3.34 iaitu penggunaan pendapatan individu. Okey. Okey, seterusnya kita akan meneruskan sesi pembelajaran dan pengajaran pada hari ini. Okey, ini adalah dalam subtopik 3.3 iaitu keperluan dan kehendak. Okey, macam saya telah bincangkan sebentar tadi semasa saya menerangkan soalan permainan mencari kata. Okey, keperluan ini dan kehendak. Apa perbezaannya? Setiap awak confused. Untuk mencari keperluan dan kehendak, kita haruslah tengok terhadap ciri-cirinya untuk membezakan kedua-dua ini. Okey, macam biasa, keperluan adalah barang dan perkhidmatan yang mesti dipenuhi terlebih dahulu untuk meneruskan kehidupan. Maksudnya, kalau contoh apa, barang apa yang perlu yang menjadi keperluan kepada manusia, iaitu benda tiga perkara asas, iaitu tempat tinggal, pakaian dan makanan serta minuman. Ketiga-tiga ini adalah merupakan keperluan kepada manusia. Manakala kehendak pula. Kehendak adalah keinginan untuk memilih barang dan perkhidmatan bagi mencapai kehidupan yang lebih selesa. Maksudnya dia sudah ada ketiga-tiga benda basic ini, iaitu tempat tinggal, makanan dan pakaiannya sudah ada. Cuma apabila kita mempunyai kehendak, kita nak mempunyai tempat tinggal yang lebih selesa. Contoh daripada rumah kayu dah selesa kan, tapi dia nak lebih selesa, kehendak dia untuk lebih selesa, dia akan membuat rumah batu. Contoh pakaian yang harga RM10 pun dah cukup sebenarnya, tapi dia nak lebih keselesaan, dia membeli pakaian berharga mahal. Okey, begitu makanan. Okey, makanan just ada nasi, ada air, ada lauk sedikit dah cukup. Apabila kita kehendak ini melibatkan kehendak, makanannya kita pada hari itu kita tidak akan makan nasi sahaja. Maksudnya kita bukan makan nasi putih, tapi kita akan makan nasi, contohnya nasi biryani ke. Okey, makan lauk pun kalau ada lauk mungkin ada 2-3 jenis lauk. Okey, berbandingkan kalau keperluan ia just ada satu jenis pun dah cukup. Kalau minuman pula, minuman just minum air putih dah cukup untuk keperluan, untuk hidup je kan. Tapi apabila kita mempunyai kehendak, kita akan minum minuman seperti air manis, air sirap ke, jus ke. Itu adalah bermaksudnya kehendak. Keperluan ini adalah basic thing yang perlu ada untuk manusia untuk meneruskan kehidupan. Okey, yang kedua adalah kehendak. Kehendak ini adalah untuk memperolehi kehidupan yang lebih selesa. Itulah yang membezakan antara keperluan dan kehendak. Sebelum kita tengok kepada ciri-cirinya, kita boleh tengok kepada definisi dia terlebih dahulu untuk membezakan kedua-dua ini. Okey, seterusnya kita akan berbincang tentang ciri-ciri keperluan dan kehendak. Okey, apa itu ciri-ciri keperluan? Okey, dekat sini kita boleh lihat keperluan, iaitu perkara asas yang mesti dipenuhi. Okey, yang pertama. Yang kedua, untuk meneruskan kehidupan. Bilangannya terhad, seperti barang makanan asasi dikawal oleh kerajaan. Yang keempat, perlu dipenuhi oleh semua orang dan tidak dipengaruhi oleh saiz pendapatan. Dan yang kelima, yang terakhir sekali, contoh
contoh makanan, maka contohnya makanan, pakaian dan tempat tinggal. Okey, ini semua ini telah saya bincangkan sebentar tadi dekat definisi keperluan. Okey, seterusnya ciri-ciri kehendak. Yang pertama, perkara yang tidak mesti dipenuhi. Yang kedua, untuk hidup lebih selesa, bilangannya tidak terhad, sukar dipenuhi, harga barang kehendak tidak dikawal oleh kerajaan, tidak perlu dipenuhi oleh semua orang dan tidak dipengaruhi oleh saiz pendapatan. Contoh, kereta, pakaian mahal, pakej pelancongan, telefon. Okey, faham tak? Ini adalah ciri-ciri keperluan dan kehendak. Okey, melalui ciri-ciri ini, apa yang saya cakap sebelum ini, kita boleh jawab dekat soalan. Jika soalan itu bertanyakan, nyatakan perbezaan antara keperluan dan kehendak. So, kita akan masukkan jawapannya adalah ciri-ciri. Okey, jawapannya adalah ciri-ciri keperluan dan kehendak. Kerana melalui ciri-ciri ini kita sudah nampak perbezaan antara kedua-dua aspek ini. Seterusnya, kita akan memasuki subtopik yang baru iaitu 3.34, iaitu tajuk apa? Penggunaan pendapatan individu. Di dalam tajuk ini, kita akan memperolehi ataupun mempelajari perkataan-perkataan yang baru seperti pendapatan boleh guna dan perbelanjaan penggunaan. Apa itu maksud pendapatan boleh guna? Ia bermaksud pendapatan yang diterima oleh individu yang akan diguna untuk membeli barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak. Seterusnya, manakala maksud perbelanjaan pengguna adalah perbelanjaan individu terhadap barang dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak. Berdasarkan kedua-dua definisi ini ataupun perkataan baru ini, apa persamaannya? Kedua-duanya adalah digunakan untuk apa? Untuk memenuhi keperluan dan kehendak. Tengok di sini. Dekat pendapatan boleh guna. Memenuhi keperluan dan kehendak. Perbelanjaan pengguna juga. Memenuhi keperluan dan kehendaknya. Okey, bagaimana kita nak mencari kedua-dua ini? Okey, ini adalah formulanya di dalam topik ini. Mesti ingat ya. Pendapatan boleh guna sama dengan perbelanjaan dan tabungan. Tabungan tu apa, cikgu? Okey. Sebagai contoh, awak telah memperolehi pendapatan sebanyak 2,000. 1,500 pendapatan boleh guna kan? Pendapatan boleh guna 1,500 adalah pembelanjaan dan baki kepada 2,000 tadi iaitu 500 merupakan tabungan. Okey, faham tak? Tabungan plus pembelanjaan akan memperolehi pendapatan boleh guna seseorang individu itu. Okey, seterusnya kita akan berbincang tentang perbelanjaan penggunaan individu terdiri daripada pembelanjaan untuk membeli apa. Okey, pembelanjaan ini terdapat 3 jenis pembelanjaan yang harus individu ini akan berbelanja. Okey, yang pertama adalah barang tahan lama. Okey, barang tahan lama. Barang tahan lama ini ia digunakan dalam tempoh penggunaannya melebihi setahun dan biasanya barang ini merupakan barang kehendak. Okey, sebagai contohnya adalah perabot, kereta dan motor. Ini adalah contoh-contoh barangan yang boleh digunakan lebih daripada setahun. Yang kedua pula adalah barang
tidak tahan lama. Penggunaannya adalah sangat-sangat singkat dan kurang daripada setahun. Biasanya barang-barang tidak tahan lama ini terdiri daripada barang keperluan. Sebagai contohnya, makanan. Makanan selalunya ia tidak tahan lama dan sehingga kahak. Ia juga mampu hanya bertahan 2 hingga 3 hari sahaja dan kita tak mampu makan selepas itu sebab itulah basi. Yang terakhir adalah perkhidmatan. Perkhidmatan ini terbagi kepada 2, iaitu perkhidmatan tetap dan perkhidmatan tidak tetap. Tetap macam mana? Tetap ini adalah merujuk pada pendidikan dan pengangkutan. Contohnya, pendidikan dan pengangkutan maksudnya setiap individu dalam pembelanjaan pendapatannya akan adanya pendidikan dan pengangkutan. Maksudnya akan adalah pengangkutan, dia terpaksa berbelanja untuk pengangkutan sepertinya teksi, ataupun untuk mengisi minyak petrol pada kenderaan, motor ke, kereta ke. Okey, manakala seterusnya adalah perkhidmatan tidak tetap. Itu pembelanjaan terhadap pelancongan dan hiburan. Ini adalah tidak tetap dan tidak semua orang juga mampu berbelanja dalam pelancongan dan hiburan. Maksudnya ada setengah keluarga tidak mampu pun untuk bercuti menggunakan pendapatan yang diperolehi untuk berbelanja, untuk bercuti atau berhibur. Okey, semua kita telah sampai dekat bahagian latihan pengukuhan. Macam biasa, latihan ini dilakukan secara berkumpulan. Setiap kumpulan hendaklah mempunyai 4 orang ahli. Okey, untuk berbincang tentang soalan yang saya akan beri. Ini adalah soalan yang saya akan beri, iaitu 3 soalan untuk awak semua berbincang dalam kumpulan masing-masing dan fahami setiap kehendak soalan dan apa jawapan yang sepatutnya harus diberikan. Okey, setelah 15 minit awak berdiskus dengan ahli-ahli awak, jom kita diskus tentang soalan-soalan yang saya beri. Okey, ini adalah soalan pertama. Apakah perbezaan antara keperluan dengan kehendak? Macam saya cakap dekat bahagian penerangan ciri-ciri keperluan dan kehendak. Ciri-ciri ini, okey, soalan ciri-ciri ini boleh juga dijadikan sebagai perbezaan. Jawapan untuk perbezaan. Okey, jom kita tengok jawapannya. Untuk keperluan, kita tengok dekat sini. Keperluan merupakan perkara asas yang dipenuhi. Perbezaan dengan kehendaknya adalah perkara yang tidak semestinya dipenuhi. Okey. Keperluan juga keperluan untuk meneruskan hidup. Manakala perbezaan dengan kehendak adalah untuk hidup lebih selesa. Maksudnya dekat sini kenapa ia berbeza? Maksudnya dekat kehendak ia memperolehi sesuatu ataupun membeli sesuatu adalah tujuannya untuk hidup selesa. Manakala dekat keperluan ini, tanpa barang tersebut, manusia tidak dapat meneruskan kehidupan mereka. Seterusnya, jawapan yang seterusnya, bilangannya adalah terhad seperti barang makanan asasi yang dikawal oleh kerajaan. Manakala kehendak adalah bilangan yang tidak terhad. Okey, kenapa ini merupakan perbezaan? Kehendak, apabila kita bercakap kehendak, ia sesuatu yang tidak dikawal. Okey, makanan, contoh beras. Beras awak rasa terhad tak? Ada kan pada suatu tahap negara kita tidak mampu memenuhi beras mengikut keperluan setempat kan. Okey.
Yang seterusnya, jawapan yang seterusnya adalah perlu dipenuhi oleh semua orang dan tidak dipengaruhi saiz pendapatan. Dan jawapan kepada kehendak adalah suka dipenuhi. Okey, macam tadi. Harga barang kehendak tidak dikawal oleh kerajaan, kan? Okey, jadi tidak perlu dipenuhi oleh semua orang. Semua orang tak perlu pun sebab ia tidak melibatkan. Jika barang ini tidak dipenuhi, contohnya telefon, laptop. Jika tak ada benda itu semua, orang masih mampu meneruskan kehidupan mereka. Ini adalah contoh, okey. Setiap jawapan awak memberi, setiap jawapan yang awak beri mesti ada contoh. Ini adalah kehendak adalah makanan, pakaian, tempat tinggal dan ni kereta, pakej pelancongan, telefon bimbit yang mahal apa ni. Semua ini adalah berbeza. Okey, apabila ini menjawab soalan perbezaan, jawapan di kedua pihak ini, kedua aspek ini hendaklah berbeza. Okey, jika mempunyai jawapan yang sama di kedua aspek ini, itu bukan perbezaan, itu adalah persamaan. Tapi dekat sini adalah ia meminta soalan perbezaan antara keperluan dan kehendak. Okey, semua faham? Okey, kita akan meneruskan soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya adalah soalan nombor 2, iaitu sedarakan barangan yang dianggap sebagai barang keperluan dan barang kehendak. Okey, barang keperluan ini macam biasa makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. Manakala barangan kehendak ini adalah kereta mewah, telefon mahal dan laptop. Dan barang keperluan juga ini tak semestinya ini makanan, minuman, pakaian. Ini berdasarkan keperluan awak. Awak boleh cakap asalkan benda ini logik. Sebagai contoh, telefon. Ini telefon mahal kan? Telefon, tulis sini telefon sahaja. Dan saya akan menerima juga jawapan tu sebab sekarang, pada waktu sekarang, untuk kita berhubung dengan orang lain adalah menggunakan telefon. Jika kita tak ada telefon, kita tak mampu berhubung dan kita tak mampu pun untuk belajar. Untuk masa sekarang dengan yang penuh cabaran sekarang. Okey, soalan yang terakhir ini adalah soalan nombor 3. Sebagai pengguna, bagaimanakah untuk mengenal pasti barang yang dibeli adalah barang keperluan dan bukan barang kehendak? Okey, awak mesti lakukan 2 step. 2 step awak guna lakukan untuk menjawab soalan ini. Sebab soalan ini lebih pada ia macam lebih pada pendapat awak. Kenapa barang ini? Macam mana awak nak mengenali barang keperluan? Dan itu adalah bukan barang kehendak. Okey, 2 step. Yang pertama, awak kena, dekat soalan ini, awak kena tulis definisi barang keperluan dan barang kehendak. Yang kedua, baru awak memberi pendapat. Okey, pendapat ini adalah pendapat yang logik. Jawapan yang logik, awak rasa logik dan sesuai, itu adalah jawapannya. Okey, macam cikgu nyatakan dekat sini. Okey, yang ni yang first step. Itu maksud. Keperluan adalah barang dan perkhidmatan yang mesti dipenuhi terlebih dahulu untuk meneruskan kehidupan. Manakala kehendak pula adalah keinginan untuk memilih barang dan perkhidmatan bagi mencapai kehidupan yang lebih selesa. Ya, dan second step saya cikgu adalah memberi pendapat. Okey, apa pendapat cikgu? Ini pendapat cikgu. Apabila berbelanja, seharusnya mempunyai senarai barang yang perlu dibeli. Senarai-senarai tersebut akan memastikan kita supaya tidak terkeliru dengan barang keperluan dan barang kehendak. Okey, sebelum kita pergi. Okey, faham tak apa yang cikgu nak nyatakan dekat sini? Okey, ini pendapat, ini adalah huraian pada pendapat cikgu. Okay, untuk ditulis dalam jawapannya, ini adalah huraian untuk huraian cikgu kepada awak semua. Dekat sini cikgu menyatakan, contoh, kita pergi nak beli barang. Jika kita tak list, barang-barang yang kita tak list, barang-barang yang perlu dibeli. Jika kita tak listkan barang-barang tersebut, kita akan, bila kita membeli, kita akan, barang-barang yang dibeli juga akan termasuk dengan barang kehendak. Dekat pasar raya, contoh pasar raya. Dekat situ terdapat
pelbagai bahagian daripada permainan, aksesori, dapur, pakaian, kan banyak sekali. Jika awak tak list daripada nak membeli barang dapur, kan, daripada nak membeli barang dapur, tengok awak dah terbeli aksesori. Aksesori apa? Kereta, motor, contoh, mainan. Itu adalah bukan barang keperluan. Itu adalah barang kehendak. Itu adalah maksud pada pendapat yang cikgu beri di sini. Okey. Tamat sudah pengajaran kita pada hari ini. Okey, untuk topik 3.33 dan 3.34 itu barang kehendak dan barang keperluan dan penggunaan pendapatan individu.